masuk ke kelas kerana kita dah pun kembali lagi dalam pentaksiran semati bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Tuan Maksum. Tuan, jom kita sambung balik kita punya perbincangan. Boleh ke? Boleh. Okey, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Akmal. Okey, baik. Seterusnya saya akan sambung penerangan ini berkaitan dengan penghasilan dan percetakan instrumen. Okey. Baik. Sebelum dicetak, proses yang pertama yang akan dilakukan adalah mesyuarat penilaian draft akhir kertas soalan. Ini baru draft kertas instrumen pentaksiran. Pegawai pembina perlu menyediakan perkara-perkara berikut. Yang pertama, draft akhir instrumen ikut reka letak yang betul. Kemudian jadual spesifikasi ujian, analisis item ataupun statistik pra-ujian bagi item objektif aneka pilihan dan kad item objektif aneka pilihan. Kemudian jawapan dan peraturan pemarkahan bagi item subjektif. Okey, kertas soalan tahun-tahun sebelumnya, itu 3 tahun sebelumnya, tahun-tahun lepas, kamus untuk kita merujuk ejaan dan istilah-istilah, dan buku-buku istilah, mungkin bagi setengah mata pelajaran dia ada istilah-istilah khusus, kemudian buku teks dan juga buku rujukan yang berkaitan, dan seterusnya sukatan pelajaran ataupun dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun DSKP. Ini perkara yang kita perlu rujuk. Seterusnya, mesyuarat jawatankuasa penilaian draft akhir. Tugas jawatankuasa mesyuarat penilaian draft akhir ini ialah memastikan yang pertama sekali kesepadanan item dengan jadual spesifikasi ujian. Kalau tak sepadan, maknanya instrumen itu ada masalah. Yang kedua, memastikan format instrumen kita betul. Format ni kalau mungkin ada kertas 1 soalan objektif aneka pilihan, kertas 2 subjektif, itu contoh format. Yang kedua, memastikan arahan soalan jelas. Yang keempat, memastikan keseluruhan soalan jelas dari segi idea, arahan dan juga aras kesukaran. Kemudian seterusnya, memastikan sistem 9 poin dipatuhi. Ini baru draft. Baik. Kemudian diadakan pula mesyuarat kajian semula. Dalam mesyuarat kajian semula ini, draft kertas soalan tadi perlu diteliti secara keseluruhannya. Kemudian setiap item yang ada dalam instrumen pentaksiran itu juga perlu diteliti satu persatu. Kemudian memastikan instrumen mencakupi semua konstruk yang hendak ditaksir dan seterusnya memastikan setiap item boleh membezakan tahap pencapaian murid. Ini yang tadi yang saya sebut Akmal sebagai boleh mendiskriminasi kumpulan pencapaian murid ini. Setiap item itu. Okay. Kemudian taburan tahap kesukaran yang sesuai. Kemudian seterusnya jawapan sesuai dengan tugasan soalan. Bagi item subjektif, kita tengok itemnya, soalannya dan juga kita tengok jawapannya. Baik. Okey, kemudian menentukan sama ada sesuatu soalan ditolak atau disimpan. Soalan ataupun item tadi ditolak, disimpan ataupun perlu diganti. Disimpan untuk perhatian ataupun perlu diganti. Kalau ada penggantian, kalau ada pembetulan, kena buat serta-merta ketika itu juga. Ini draft soalan dalam mesyuarat kajian semula. Seterusnya, bila selesai mesyuarat kajian semula itu, barulah kita sediakan manuskrip kertas soalan ataupun kita sebut sebagai instrumen pentaksiran tadi. Ini baru manuskrip. Dan pegawai pembina perlu menyerahkan fail hijau kepada ketua unit ataupun pengurusi mesyuarat kajian semula tadi. Dalam fail hijau ini mesti ada manuskrip kertas soalan, soft copy kertas soalan ataupun soft copy instrumen pentaksiran tadi, soft copy grafik, kad item, kemudian bahan-bahan panel dan juga senarai panel yang terlibat dengan penilaian item, jawatankuasa mesyuarat kajian semula, kemudian pegawai pembina perlu memusnahkan soft copy soalan-soalan yang berkaitan dengan instrumen tersebut. Kemudian pengurusi mesyuarat tadi akan menerima fail dan dia dah buat semakan. Kemudian dia buat semakan dan seterusnya pembetulan itu telah dibuat. Ketua unit ataupun ketua mesyuarat, pengurusi mesyuarat tadi akan menyerahkan kepada unit penyuntingan untuk disunting dan seterusnya persediaan untuk mesyuarat kumpulan. Ini lagi Akmal, proses yang seterusnya, ini pracetak. Bila ketua unit penyuntingan dah terima, ketua unit penyuntingan dan pegawai-pegawai penyunting yang terlibat dengan mata pelajaran tertentu akan menyediakan manuskrip tadi dalam bentuk kamera ready copy ataupun kita panggil CRC.
Jadi pegawai-pegawai penyunting akan membaca bersama-sama dengan pegawai. Kemudian disediakan selepas pembacaan itu disediakan manuskrip untuk mesyuarat kumpulan. Bila dalam mesyuarat kumpulan kalau ada pembetulan perlu dibetulkan lagi. Kemudian dah selesai semua pembetulan itu barulah diserahkan kepada ketua penolong pengarah. Ketua penolong pengarah akan menyerahkan kepada manuskrip kepada timbalan pengarah dan juga pengesahan perlu dibuat oleh timbalan pengarah dan seterusnya kita serah kepada sektor percetakan untuk menguruskan percetakan ataupun kita panggil sebagai jawatan kuasa CRC tadi. Okey. Seterusnya Akmal. Ini semakan yang sebelum yang kita perlu buat sebelum percetakan banyak. Baik. Jadi dia ada lagi peringkat untuk kita menyemak dan pencetak biasanya akan hantar kepada kita salinan kertas instrumen pentaksiran tadi itu sebelum dicetak banyak dan kita akan semak seterusnya. Jika ada pembetulan kita betulkan lagi, jika tak ada kita approve untuk percetakan banyak. Dan selepas percetakan banyak itu barulah kita libatkan di sini dia melalui proses seterusnya iaitu pengesahan pengarah peperiksaan. Jadi kita semak lagi kertas instrumen itu. Ini pengarah pemeriksaan akan mengesahkan nanti pegawai-pegawai pembina, timbalan pengarah kanan semua akan mengesahkan sama ada kertas instrumen itu bebas daripada sebarang kesilapan ataupun kalau ada kesilapan kita perlu sediakan pembetulan errata kita panggil dan kemudiannya adalah pengesahan pengarah dan selepas itu bolehlah kertas itu digunakan untuk calon-calon menduduki peperiksaan. Baik, itu yang dapat saya sampaikan untuk slot inilah Akmal Okey. Baik. Okey. Tuan, mungkin saya nak tanya juga kepada tuan sendiri kan. Kalau kita dapat tengok kan sebenarnya lembaga peperiksaan sangat memandang serius dan cukup ketat kan apabila orang kata apa membina instrumen apa sahaja bentuk-bentuk soalan kan. Jadi mungkin tuan juga boleh terangkan kenapa lembaga peperiksaan ataupun LP ini cukup ketat di dalam pembinaan instrumen ini tuan. Pembinaan instrumen kita tetapkan dalam proses mempunyai proses yang sangat ketat ni kerana tuan-tuan dan puan-puan kalau kita tengok peringkat SPM misalnya, SPM kita melibatkan persijilan. Betul. Jadi instrumen pentaksiran kita itu mestilah instrumen yang mantap menepati piawai supaya apabila murid-murid kita yang menduduki peperiksaan ini dapat keputusan dan keputusan itu diiktiraf oleh badan-badan pentaksiran antarabangsa ataupun juga untuk membolehkan murid-murid kita menduduki menyambung pelajaran di institusi-institusi pengajian tinggi dalam negara ataupun luar negara. Dan kalau di peringkat menengah rendah yang mungkin tidak ada peperiksaan SPM bukan untuk tujuan pensijilan, sebenarnya instrumen yang kita bina ini mesti menepati piawai-piawai itu supaya apa yang kita laporkan nanti kepada masyarakat adalah perkara yang sebenarnya. Maknanya kalau macam Akmal, kalau macam Akmal sejarahlah contoh. Dia dapat kalau dalam PBS ini pentaksiran berasaskan sekolah kita akan keluarkan keputusan Akmal sejarah dia dapat tahap penguasaan 6 ataupun TP6. Itu tinggilah tu. Oh alhamdulillah. Tinggi. Jadi tinggi itu apa? Apa bagus, makna tinggi cemerlang. Itu? Bagus, cemerlang. Itu pentaksiran yang mudahlah kita kata. Tapi dalam PBD nanti tahap penguasaan itu kita akan ada deskriptor. Maknanya dia cemerlang tu apa? Pengetahuannya macam mana, kefahaman dia terhadap topik itu macam mana, boleh menghurai, boleh menilai dan sebagainya. Jadi itulah kepentingannya kita mengawal kualiti itu. Okey tuan, mungkin tuan juga boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat kan mengenai pembinaan instrumen. Apa yang tuan dah terangkan tadi. Silakan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya pembinaan instrumen ini dia melalui proses yang sangat agak lama dan mengalami ataupun mengikuti proses-proses yang ketat untuk kita menjamin kualiti sesuatu instrumen pentaksiran itu. Kualiti ini sangat penting bagi bukan saja untuk kita menjaga nama baik nama kerajaan tetapi juga sistem peperiksaan kita dan juga sistem pendidikan kita seterusnya. Jadi apa yang kita laporkan, apa yang anak murid kita alami dalam sesuatu pentaksiran itu yang kita laporkan itu adalah satu laporan yang sangat bermakna dan sangat
boleh diterima oleh semua pihak. Okey, terima kasih Tuan Terima kasih, Maksud dan Akmal. juga jurubahasa isyarat kita Cikgu Suhaili kerana bersama-sama di dalam perbincangan kita kali ini iaitu pentaksiran sumatif. Baiklah, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Azri. Assalamualaikum. Sentiasa jaga diri, okey? Bye-bye. Bye-bye.